saya berkesempatan bertemu dengan sanak saudara saya, kenalan-kenalan saya, orang-orang tua saya. Masjidnya tempat saya membesar. Tempat saya menempa awal-awal pengalaman hidup. Dan masjid lamalah tempat yang paling mula seumur saya 14 tahun. Saya masih ingat 14 tahun. Saya baca khutbah Jumaat. Umur 21 tahun saya baca khutbah raya. Dan terus-meneruslah saya berjumpa dan bertemu dengan tuan-tuan dalam beberapa pertemuan majlis-majlis ilmu. Keadaan tidak mengizinkan kita selalu bertemu. Walaupun saya disebutkan sebagai anak watan, inilah daerah tempat tumpah darahku. Tapi kita hanya berkesempatan kadang-kadang hanya melalui media massa. Dulu banyak TV yang saya berpeluang pada ketika itu. Sekarang dipencilkan. Dan cukuman telefon kepada saya 3-4 hari sudah minta hadir untuk memulakan solat pada masjid ini dan menjemput saya untuk memberi ceramah. Saya amat berbesar hati. Jangan dikaitkan dengan masjid ini yang saya memberi sedikit saja. Maksudnya, berbanding dengan tuan-tuan sekalian yang terus mengimarahkan masjid lama dan masjid baru, telah mengumpulkan dana tidak kira sedikit atau banyak. Ia adalah besar sumbangan tuan-tuan sekalian kepada pembinaan masjid ini. Apapun yang penting daripada sebuah masjid, sebuah rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala, membinanya mudah, mengimarahkannya itu yang sukar. Semudah kita bina masjid ini tak sampai setahun. Dengan yang disebut tadi ini harganya baru 1.7 juta. Saya tengok akaun tadi dengan catatan-catatan yang begitu detail, dengan bayaran yang belum kita bayar lagi dan sebagainya. Semuanya saya menjangka tidak melintasi 2 juta. Tapi tuan-tuan ambil maklum, pelan masjid ini telah ada orang yang datang meminjam nak pakai. Yang macam masjid ini, tapi tak ada keindahan yang kita buat ini, dan tidak ada ash yang belakang, tidak ada, masjid saja macam ini. Sebentar inilah, rupa macam inilah juga sedang dibina sekarang ini di Batu Dua Persegi ataupun jalan ke kaki bukit. Dan kita secara sah kita dapat tahu atau diberitahu kontraktor yang telah diberi hak ataupun diberi tender untuk mereka dirikan masjid itu, yang menangnya, yang diberinya kepada orang yang meletakkan harga masjid ini di sana sebanyak 7 juta ringgit. Itu satu angka yang kita lihat. Betul, mereka betul, kita betul.
Yang itu betul. Itu harga dia 7 juta. Yang ini pun betul. Sebab belum sampai lagi 2 juta. Menyambung sedikit sebelum saya menyambung tentang isi ceramah pada malam ini. Saya tidak menafikan begitu ramai orang yang menyumbang. Tontonlah penyumbangnya. Walaupun RM1, tapi amat besar nilainya. Sebesar nilai. Ada sebuah masjid di zaman pemerintahan Sultan Qads dahulu, kerajaan Osmaniyah. Ada sebuah masjid di utara Baghdad. Nak didirikan oleh seorang daripada anak Raja Qads. Maka berdirilah masjid yang indah. Ditulis nama, macam sekarang kita tulis nama di hadapan, itu Masjid Al-Hidayah. Yang dibuat latih itu Masjid Al-Syahrani. Masjid yang dibina di Baghdad ini bernamakan Sultan Qads. Macam inilah contoh dia, kita nak buat perayaan permulaan pada malam ini, maka malam tadi itu Sultan Qads bermimpi. Dia berdiri di hadapan masjid yang begitu indah, yang nama ditulis namanya dengan begitu jelas. Dia mimpi ada makhluk yang datang daripada luar dunia kita yang ada sayap. Terbang turun di hadapan dia, dia ambil cat, dia padamkan nama Sultan Qads. Ditulis nama baru, Masjid Syam'un. Dia jaga daripada tidur dia. Bertanya ulama apa maksud mimpinya. Mereka mengatakan bahawa tuanku tidak berhak dengan nama itu, tapi kalau nak letak nama juga, maka Syam'un lah yang berhak menamakan dia. Tapi siapa Syam'un? Cari. Seluruh negeri Baghdad tidak ada orang nama Syam'un, mereka seorang ada. Siapa dia orang tu? Dia peminta sedekah. Duduknya di mana? Di belakang masjid. Kalau ini depan masjid, ini jalan utama masuk, dia tinggal di belakang itu. Apa kerja dia? Tiap hari keluar minta sedekah. Sultan berjumpa dengan dia, bertanya, apa sumbangan kamu kepada masjid yang aku buat? Dia kata, tidak ada sumbangan saya. Tak, mesti kamu ada sumbangan. Yang dengan sumbangan itu seolah-olahnya aku dipahamkan, kamu lebih berhak menamakan masjid itu dengan nama kamu daripada nama aku. Aku Sultan. Mereka sekarang cerita. Meminta sedekah ini tiap-tiap hari keluar daripada masjid itu, nak keluar tepi jalan masjid, dia berjumpa dengan bata masjid yang jatuh ke tengah jalan. Dia ambil bata itu, dia masuk ke dalam, letak di dalam. Dia takut pecah. Besok keluar pula, jika ada satu besi ke paku ke terkeluar daripada masjid itu, dia ambil taruh balik. Dimanfaatkan walaupun sebiji paku. Rupanya kerja buat masjid ini, sekecil mana pun orang itu sumbang, tapi buat ikhlas kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah yang Nabi sebut, man bana masjidan walau bimabhasi qutadin banallahu lahu baitan fil jannah. Sesiapa yang membina, tolong membina sebuah masjid, kemampuannya sekadar memberi pasir
secakar burung. Bibhasi qusatin, secakar burung. Katakan satu rauplah pasir. Itulah yang dia mampu memberi kepada masjid itu. Diberikan sumbangan itu kepada masjid sekecil itu. Tapi dengan ikhlas kerana Allah Subhanahu wa taala. Allah bina untuknya sebuah rumah dalam syurga. Maka saya katakan tadi bahawa kita semua telah menyumbang. Sumbangan saya amat sedikit. Mungkin lidah saya, bahasa saya mudah orang faham dan mudah saya cari duit dengan tujuan nak buat rumah Allah. Atas itulah kita telah bina dan tidak mengapalah Cikgu Osman apa yang telah kita lakukan kerana Allah Subhanahu wa taala. Lepas ini ke hadapan nama saya sudah tidak perlu disebut. Kalau ada nanti majlis peresmian nanti pun, sebelum orang lain tegur, saya tegur dahulu. Nama saya tidak boleh disebut. Kena berlaku dah, ada sebuah masjid, ada seorang nak sebut nama saya, dia dilarang. Jangan sebut nama Harudin. Saya pun tak hadir dalam majlis. Tidak mengapa. Saya lagi sekali, bukan itu yang kita cari. Kita sama-sama nak mencarikan apa yang terbaik daripada adanya sebuah masjid. Saya sebut tadi, membinanya mudah. Mudah orang boleh tolong. Tapi nak tolong mengimarahkan masjid itu yang payah. Dan situlah tempat Allah menguji kita. Menguji anda, menguji orang-orang yang menjadi jiran kepada masjid. So, Allah Ta'ala telah menyebut dalam surah At-Taubah. Surah Taubah, surat bernama surah Taubah, surah Taubat. Ayat 18. Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama as-salah wa ata az-zakah wa lam yakhsha illa Allah fa'asa ulaika an yakunu minal muhtadin. Sesungguhnya kata Allah, orang-orang yang mampu dan boleh mengimarahkan masjid-masjid Allah. Imarah masjid, jangan biarkan masjid keseorangan. Seramai yang boleh datang masjid macam malam ini, alhamdulillah. Hari-hari lain yang ada majlis, alhamdulillah tuan ramai datang. Terutama sekali semayang yang didirikan 5 waktu. Seramai yang mungkin kena datang. Kenapa? Kerana orang yang mengimarahkan masjid, yang sanggup datang ke masjid, meramaikan masjid, man amana billah. Orang yang benar-benar imannya teruji, dia termasuk dalam golongan orang yang benar-benar beriman dengan Allah. Syarat yang pertama. Cukup kata cukup? Tidak. Ada yang kedua. Wal yaumil akhir. Orang yang amat takut datangnya hari akhirat. Bila-bila masa akhirat boleh berlaku. Tak tunggu dunia kiamat. Qiyamah kubra. Kita akan tunggu berlaku qiyamah sughra. Kiamat kecil. Kiamat kecil ini mudah saja. Nabi kata, man mata faqad qamat qiyamatuk. Sesiapa yang Allah matikan dia, berlakulah kiamat kecil kat atas dirinya. Siapa saja yang mati, Allah matikan dia, sampai ajal umur dia,
qamat qiyamatuh, berlakulah kiamat kecil kepadanya. Macam kiamat besar juga. Sebab nak mati tu, nak mati kita. Walau tara is yatawaffal ladina kafarul malaika yadribuna wujuhahum wa adbarahum wa dhuqu adabal hariq. Walau tara, kalaulah mata hati kita, bukan mata ini, mata tak nampak, kalaulah mata hati kita boleh melihat, boleh merasakan waktu seorang yang tidak cukup imannya dengan Allah, dia kufur dengan Allah dengan makna yang luas, makna kufur. Kufur ni'mah lah, kufur hukum lah dan sebagainya. Kalau orang yang kufur itu dia mati kata Allah, kalau kamu nak tengok, kamu nak tahu, datang malaikat kepadanya. Yadribuna wujuhahum wa adbarahum. Datang dengan pemukul besi, nak keluarkan nyawa orang itu daripada badannya. Dengan memukul mukanya dengan penukul besi yang 2 kali besar daripada saiz muka dia. Pukulan malaikat bukan sebarang pukulan. Wa adbarahum, bukan muka saja dihentak dan dipukul, beranak dan rapat. Adbarahum, punggung mereka, belakang mereka dihentak dengan penukul besi. Tak cukup dengan itu, dengan suara yang lantang dan kuat, wazuqu adzabal hariq, rasalah permulaan azab yang akan membakarkan kamu dalam kubur. Itu sudah permulaan yang dipanggilkan dengan kiamat sughra. Mati bukan benda mudah. Kekasih Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, insan yang terbaik, yang terpilih, nabi yang terbaik, nabi yang terpilih, insan yang kamil, syamil, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saat-saat baginda hendak menghembuskan nafas yang terakhir, apa dia perkataan Nabi? Inna lil mauti sakarat. Dia ulang 3 kali. Inna lil mauti sakarat. Sesungguhnya mati itu ada keseksaan khusus. Dia pakai sakratul maut. Nabi minta air dengan sebuah tas. Besen air, dibawa air kepadanya. Aisyah, tolong baca kepada aku Mu'awwizat. Aisyah baca Mu'awwizat. Nabi ambil air dengan tangannya, menyejukkan muka dan badan dengan air. Itulah innalil mauti sakarat. Kalau Nabi sendiri pun rasa berat dan terseksa untuk mati, apatah lagi kita. Ini proses yang semua orang akan berjumpa. Kerana itulah dalam ayat tadi, innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir. Orang yang yakin dengan kedatangan hari akhirat. Hari akhirat bermula dengan mati. Mati itu dah susah, nak mati satu. Yang kedua, masuk dalam kubur pula yang kedua. Al-qabru imma an yakuna rawdatun min riyadil jannah atau hufratun min hufarin niran. Kubur siapa pun masuk sahaja. Orang yang datang mengunjungi kita kubur mengatakan tanah sahaja, penuh sahaja tanah kita. Malaikat dah sampai kepada kita. Munkarun wa nakir.
akan berubah pada ketika itu. Al-qabru, kubur. Imma sama ada dia menjadikan satu rawdatul min riyadil jannah, taman syurga dalam kubur. Hidup dalam syurga kubur. Kalau salah kira, salah amal, hufratun min hufarin niran, satu lubuk dari lubuk neraka yang amat menyeksa. Ini an-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyya. Api neraka dibawa kepada mereka pagi dan petang. Saya tidak tahu mengapa berlaku ini. 4 hari sudah, kita tengok dalam YouTube, kita tengok pun, saya telah bersama-sama atas permintaan Jabatan Agama Islam Selangor dengan Syarikat Islam Muda nak pindah beberapa kubur orang Islam yang kena jalan raya. Saya diminta untuk tolong, bagi ada lah, bagi semangat aja, kerja tak boleh lah. Tapi saya ada, kita pindah kubur. Dan saya telah pindah kubur dah 200 lebih lah. Satu tempat kita pindahkan 130, satu tempat ada 80, kita pindah. Tapi nak cerita ringkas, kenapa di antara kubur yang pernah kita pindah ini, termasuk yang baru ini, berjumpa dengan mayat, tulang, tengkorak kepala berada di kaki, tulang kaki berada di kepala. Satu kubur lagi pula, dua-dua tangan dengan jari-jari, kita tahu dia orang perempuan. Terpisah, yang satu di ujung kepala, satu ujung kaki dalam kubur. Satu kubur tak tahu dah, dikatakan dia dikebumikan lebih kurang dah 80 tahun dulu dah. Bila jadi kisah ini barulah akhir waris dah mengaku juga dah kata. Apa yang berlaku? Kubur yang tandanya pun dah tak ada dah. Itu orang berjumpa dengan satu badan, sekujur badan orang perempuan, langsung tidak jejas badan dia, pegang dagingnya masih lembut, tapi kain kapan kesemuanya tidak ada, kain tudungnya ada. Kain tudungnya sedikit pun tidak hancur. Saya kenal dulu zaman mak saya pakai kain maman, kain putih maman tu. Kain itu melingkupi mukanya macam orang pakai telekung sekarang ini. Mukanya ada elok, kain ada, rambutnya ada, tangannya ada. Saya nak cari tangan siapa mereka. Berjumpa dengan waris, cicit kepada dia yang menceritakan nenek saya ini dahulunya kerjanya mengajar orang mengaji Quran. Sepanjang hidup dia mengaji Quran. Kain yang dia pakai semasa mengajar Quran itu kain maman putih. Dia wasiatkan kepada anak-anak, kalau mak mati, tudungkan kepala mak dengan kain yang mak gunakan untuk mengajar Quran ini. Lepas tu barulah pupuh kain kapan biasa. Kain kapan biasa semuanya hancur, kain itu tidak hancur. Kain yang dia gunakan untuk mengajar Quran sepanjang hidup dia. Dia mati pun selepas mengajar Quran. Badan tidak hancur, sebiji badan.
Tapi terkejut kami sebab tidak ada sebarang pakaian. Paksa kita ambil tuala tudung dahulu. Dan kita pindahkan dia ke kubur baru. Memang tidak dimakan oleh masa. Last cerita. Satu kubur kami berjumpa, papan kerandanya seperti dibakar oleh api yang bakar papan. Tangan kain hitam, alam. Tulang-tulang kesemua ada, tapi kesemuanya hitam legam. Sampai tanahnya pun hitam. Macam api telah membakar dalam kubur. Tapi kita tahu dari segi akidahnya bahawa kesesaatan kubur bukan berlaku kepada kubur itu. Dan kita pernah korek kubur lain kan, tak ada masalah. Bukan. Tapi kenapa di antara banyak-banyak kubur itu ada petunjuk? Banyak-banyak cerita, saya ada banyak pengalaman. Tapi nak balik semula kepada poin saya tadi. Itulah yang Nabi katakan al-qabr. Imma an yakuna rawdatun min riyadil jannah au hufratun min hufarin niran. Kubur sama ada menjadi taman syurga yang amat indah, au hufrah ataupun dia menjadikan lubuk neraka. Ayat tadi Al-Quran, an-naru yu'raduna 'alaiha uduwan wa 'ashiyya, api neraka dibawa ke hadapan mereka dalam kubur yang tuannya itu akan diseksa, dibakar pagi dan petang. Waktu penting untuk kita letakkan keyakinan kita lagi mengatakan bahawa yang akan mengibarahkan rumah-rumah Allah. Yang pertama tadi orang yang beriman sungguh dengan Allah Subhanahu wa taala dan yakin dengan kedatangan hari akhirat, yakin dengan seksa kubur. Bila seksa kubur berlaku, bila kita mati sahaja, beberapa jam sahaja masuk kubur, berlakulah kiamat dua. Wa aqamas salat. Tidak akan mengimarahkan masjid Allah Ta'ala ini melainkan orang yang sempurna sembahyang 5 waktunya. Yang itulah orang yang akan datang ke masjid daripada jemaat, sembahyang jamaah, sembahyang dan sebagainya. Mereka yang mendirikan sembahyang. Wa ataz zakat. Orang yang telah menunaikan hak zakat. Masjid ini pun kita terima zakat. Ada yang cukup maaf saya orang bagi zakat. Semua kita pakaikan. Siapa dapat sumbangan daripada zakat dan sebagainya. Saya suka sebut lagi. Tak mahu saya sebut. Semasa kita nak pasang kapet ini, saya dapat telefon daripada Mekah. Keluarga Pak saudara saya, keluarga Pak Cik Daud kita panggil. Keluarga Haji Daud yang asalnya dia yang wakafkan. Tanah asal 1 ekar masjid lama itu yang Haji Daud wakaf. Semua 5 lebih kurang lah. So yang itu dia wakaf. Selepas itu yang lain daripada itu ada hamba Allah yang tak mau nama dia disebut. Dia beli tanah itu dan dia wakafkan juga kepada ni. Okey, yang wakafkan asal itu Tuan Haji Daud ini telefon kepada saya, Abang Harun. Masjid sudah siap, dia kata hampir siap. Apa yang belum siap lagi, dia kata kapet belum siap. Sudah ada orang yang bayar? Belum. Boleh kami bayar? Lebih daripada boleh. So mereka menanggung. Kapet kita duduk, ini mereka yang menanggung. Bukan saya. Dan besoknya duit masuk dalam akaun saya. Yang peliknya, besok dia masuk, besok saya terima. Daripada Makkah. So, Cukuman dapat hubungi balik buat sorat ke Bang Bakar kata bagi tahu kat mereka kapet mereka telah pun kita pasang dan mereka lah yang tak minum. Okey, balik semula. So ini jangan lupa sebab ini kita tak nak ingat sangat, kena ingatlah. Kita nak mengibarahkan masjid ini dan tidak boleh diibarahkan mereka yang beriman dengan Allah, iman hari kiamat, menunaikan salat cukup waktu, bagi zakat, walam yang 5.
walam yakhsha illallah. Mereka tidak takut apa-apa pun dalam kehidupan ini. Mereka takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada 5 ini, fa'asa ulaika an yakunu minal muhtadin. Itulah orang-orang yang mendapat hidayah Allah Subhanahu wa taala. Asa dalam Quran diterjemahkan moga-moga. Tapi dalam al-fiqh, al-tauhid, Allah sebut asa itu, walaupun nama terjemah dia moga-moga, tapi Allah tidak akan, la yukhzikallahu abada. Allah sebut apa, dia bagi. Dia tak reserve dah. Kalau yang ada 5 tadi itu, orang itu mendapat hidayah. Kalau tidak mendapat hidayah, kita dapat sesat. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada orang Islam yang biasa, yang normal, yang dirikan salat normal 5 waktu sehari semalam. Sebenarnya dengan tidak kita sedar, telah kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Paling banyak kita mohon, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ada 2 permintaan. Ya Allah, tunjukkan kami jalan yang mustaqim. Dan yang kedua, jangan dorongkan kami ke jalan sesat. Beri hidayah, jangan sesat. Letakkan kami dalam siratal mustaqim, jalan kepadamu ya Allah. Jangan kami kesesatan. Berapa kali kita minta? 5 waktu sehari semalam ada 17 rakaat. 17 Fatihah, 17 kali kita minta. Kita sembahyang sunat sebelum subuh, sebelum zuhur, selepas zuhur, sebelum asar, sebelum maghrib, selepas maghrib, sebelum isya, selepas isya. Ada sebanyak 18 rakaat. 18 kali berdoa. 18 campur 17, 36 kali sehari. 36 kali 30, 1000 kali lebih. Setahun 12,000 kali lebih. Kalau sampai 50 tahun, berapa ratus ribu kali, juta kali kita minta. Amin pula. Ya Allah, tunaikan permintaan kami. Mesti Allah bagi. Tahukah tidak kita, Allah bagi, kita terimakah tidak? Bila minta ihdinas siratal mustaqim, minta jalan yang benar. Apa jalan yang benar? Jalan yang lurus. Nah itu yang Yasin jawab. Wa an ya'buduni hadza siratul mustaqim. Allahu rabbuna wa rabbukum fa'buduhu hadza siratul mustaqim. Ada 2 ayat. Dalam Yasin, jawaban mudah. Wa an ya'buduni. Kamu abdikan diri kamu kepada aku dengan makna ibadah. Kamu tunduk kepada semua perintah Allah. Tak satu pun kita lawan perintah Allah. Sebab makna ibadah, pada wa'ana buduni khudu'un li awamirillahi musyarrabun bihub. Kamu tunduk kepada perintah Allah dengan hati yang cinta kepada keredaan Allah, cinta kepada nikmat Allah, cinta hari pertemuan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu maka apa sahaja jalan yang membawakan kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala, itu yang kita minta. Ihdinas siratal mustaqim. Waladdallin. Jangan beri kami jalan sesat ya Allah. Tengok bagaimana Nabi tertunjuk kepada kita, jangan ikut jalan yang sesat.
وإن تدعهم إلى الهدى لا يسمعون وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون. Al-A'raf ayat 198. Nabilah orang yang mengajak manusia kepada hidayah dengan mengajak kaumnya kepada Allah, menyembah Allah, tinggal sembah berhala, ajak mereka. Wahum la yasma'un. Mereka tak mau taat dekat Nabi. Tak mau ikut cakap Nabi, tinggal sembah berhala, mari sembah Allah Subhanahu wa taala, tinggal cara hidup jahiliyah. Mari kita hidupkan cara hidup Islam. Cara hidup Islam, hukum Islam ada, jalan menuju kepada Allah. Nabi ajak orang-orang jahiliyah kepada itu, kepada hidayah. La yasma'un, mereka tak mau dengar cakap dia. Mereka lawan cakap dia. Peliknya Allah ingatkan kepada kita. Wa tarahum yanzuruna ilaika. Tidakkah wahai Muhammad, mereka melihat tubuh kasar kamu, mendengar percakapan kamu? Sebenarnya kata-kata wahum la yubsirun. Sebenarnya mereka itu buta mata hati. Mereka melihat Muhammad bin Abdullah, anak yatim piatu. Mereka tak nampak Muhammad Rasulullah. Mereka tidak nampak Muhammad itu kekasih Allah, utusan Allah, nak mengajak manusia meninggalkan kesesatan, mari kepada hidayah Allah Subhanahu wa taala. Qul inna hudallahi huwal huda. Katakan kepada manusia, hidayah Allah Ta'ala itu sahajalah yang nama dia hidayah yang berguna. Kamu tinggal hidayah Allah, kamu akan sesat. Wa ma ba'dal haqqi illa dhalal. Kamu tinggal yang benar cahaya, yang hak kamu tinggal. Kamu jumpa yang sesat. Yang tadi itu kita ulang balik. Orang-orang jahiliyah melihat Muhammad, tapi sayangnya innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Buta mata ini tidak jadi masalah sangat kepada manusia. Malah beruntung orang yang buta mata itu, kerana mereka langsung tidak ada dosa mata. Kita dosa mata, dia tak nak bilang. Tengok TV, jalan-jalan raya. Tambah kalau pergi tengok masuk karaoke pula. Tambah kalau pergi tengok jom heboh pula. So dosa mata tak larat bilang. Untung orang yang buta, dia tak ada dosa mata. Tapi Nabi kata, fa innaha la, maksudnya Quran menyebut, fa innaha la ta'mal absar. Buta mata tidak besar masalah pada manusia. Yang besar masalah pada manusia, walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Kalau mata hati kita buta. Orang tadi itu mata hati mereka buta, mereka tidak nampak kerasulan Muhammad, kenabian Muhammad, Nabi akhir zaman, kekasih Allah Subhanahu wa taala yang mengajak manusia dengan berbagai-bagai cara. Bukan orang zaman dahulu sahaja buta mata hati. Orang zaman sekarang lagi banyak yang buta mata hati. Ambil contoh tadi itu. Kalau ayat yang mengatakan bahawa Qul inna hudallahi huwal huda. Katakan kepada manusia, petunjuk Allah Ta'ala itulah sebenar-benar petunjuk kalau kamu nak jalan selamat. Kalau tinggal petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, pasti kita akan sesat. Mana dia petunjuk? Itu yang Nabi sebut. Yang saya rasa kalau kita yang rajin dengar ceramah yang macam ni saya katakan, tapi tak ada orang yang tidak hafal hadis Nabi. Hadis senang, tapi nak ulang tu payah sikit.
Nabi kata, aku tinggalkan kepadamu dua pusaka. Kalau kamu pegang kedua-duanya, kamu tidak akan sesat selama-lamanya. Al-Quran dan sunnah-sunnahku. Kan semua kita hafal. Taraktu fiikum amrayni ma in tamassaktum bihima lan tadillu ba'di abada, kitab Allah wa sunnati. Aku tinggal dua perkara, kamu pegang dia, kamu laksanakan kehendak dia, kamu tak lawan hukum yang ada padanya, kamu dapat petunjuk. Kamu tinggal, kamu sesat. Sudahkah Al-Quran itu menjadi panduan umat? Sudahkah umumnya kita berpegang kepada hukum-hukum Al-Quranul Karim? Berapa banyak hukum Quran yang belum tertunai? Berapa banyak ayat-ayat Quran tu yang telah kita langgar, terang-terang kita langgar. Elok saya sebut sikit. Saya berpeluang 2 minggu sudah kita tengok YouTube ada, apa pun ada, Harakah pun ada. Kedai Kelantan telah pergi melawat resmi dengan kerajaan Brunei. Nak pergi meninjau, nak pergi melihat dengan dekat bagaimana perancangan mereka nak melaksanakan tuntutan Allah, nak melaksanakan syariat Allah nak berlaku di bumi Brunei. Kita tahu dah, berita dah keluar dah, bulan April ini mereka akan laksanakan. So 14 orang daripada Exco Kerajaan yang diketuai oleh Menteri Besar telah pergi ke Brunei. Tapi sebelum mereka pergi, saya telah dijemput yang bukan daripada kerajaan Kelantan, bukan Exco, bukan wakil rakyat, cuma Harun bin Din saja pergi sama. Kita disambut tamu negara daripada lapangan terbang. Kita melihatkan pegawai yang datang menyambut kita. Yang pertama, kita kena menghadap ke bawah duli. Bawah duli menunggu. Kita menghadap. Raja beritahu, timbul hasrat dirinya nak memertabatkan hukum Allah, melaksanakan hukum Islam. 2 tahun sudah dalam ucapan baginda hari keputeraan saya hadir. Saya hadir setiap kali majlis sambutan keputeraan Brunei. 23 tahun dah, tidak pernah 1 tahun pun saya miss kerana mereka menjemput saya pergi. Okey. 2 tahun sudah dia sebut kita nak Brunei menjadi sebuah negara yang mengamalkan hukum-hukum Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sudah beta rasa begitu lambat proses, beta nak lagi cepat. Maka diisytiharkan bulan April ini bermula undang-undang Allah berkuat kuasa di Brunei. Kita pergi. Saya mendengar sedikit betapa suara hati itu keluar. Sebagai seorang Islam, kalau hatinya cerah, hatinya tidak akan mengatakan dalam diri, dalam hatinya, kita nak mati menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau Allah tanya kita, apa yang telah kamu buat kepada hukum-hukum aku dalam kehidupan kamu, dalam negara kamu, apa nak kita jawab? Itu yang Sultan Brunei perasa. Okey. Bila kita buat dengan penuh keyakinan, Allah akan Ta'ala tolong, dan kita penuh yakin kita berjaya. Tak apalah, ke semua jabatan yang kita pergi, pokok negara, bagi taklimat yang meyakinkan. Yang kami tunggu lama dah ini. Kita pergi kepada Ketua Hakim Negara, kami tunggu lama dah ini. Kami tunggu lama sangat dah. Kepada jabat peguam kehakiman, ketua hakim. Okay. Kita dapat maklumat yang nak cerita. Saya tak mau cerita kerana saya tidak ada autoriti. Tapi bila Menteri Besar Kelantan menceritakan dalam Harakah yang 2 minggu sudah, Harakah 2 minggu sudah, apa yang dia sebut. Dia kata kami dapat maklumat bila kami pergi ke Brunei,
Isytihar sahaja, secara resminya Brunei akan melaksanakan hudud, qisas dan takzir, akan melaksanakan undang-undang syariah di Brunei sepenuhnya. Telaga-telaga minyak yang telah pun tamat tempoh pengeluarannya. Telaga minyak ada tamat tempoh. Minyak sudah kering. Selepas pengisytiharan, telaga-telaga minyak yang telah tamat tempoh ini mengeluarkan semula minyaknya seperti sedia kala. Gas yang telah pun tidak keluar. Gas mengeluarkan semula gas. Indeks jenayah yang naik jenayah bertambah, jenayah bertambah. Isytihar saya dalam Islam, jenayah turun. Sharp drop. Nisbah perceraian di Malaysia, orang yang bercerai dalam statistik kita umumnya, setahun kita rekod yang paling teruk ni. Orang tak tahu dah, orang tak tahu. Kita bercerai kita 30%. 100 orang yang berkahwin, 30 yang bercerai. 30%. Brunei 8%. Dan isytihar dan Islam sahaja turun kepada 5.8%. Turun. Jumlah orang yang hisap dadah dan sebagainya meningkat. Isytihar saja turun. Jenayah turun, hal-hal kemasyarakatan belum lagi hukum Allah itu berjalan. Itulah saya kata dia rugi tadi. Mengapa bila Nabi katakan aku tinggal dua perkara ini, kalau kamu pegang dia kamu tak sesat, kamu tinggal kamu sesat. Memang itulah jenayah bertambah, rasuah bertambah, anak muda yang rosak akhlak bertambah, bunuh anak bertambah, kesemua bertambah. Maka penting saya pulang balik pada malam ini. Maka penting sangat untuk kita melihat semula. Di samping Allah berikan kepada kita segala kebaikan, segala kemurahan, segala nikmat, tapi takut dan amat kita takut. Dalam itulah Allah diam-diam murka kita. Dan kalau kita mati dalam keadaan tidak cukup persediaan tadi ini, kita akan berjumpa dengan suatu realiti. Wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an mansura. Wa qadimna, setiap orang daripada kita bila mati tadi, berlaku kiamat tadi, akan dibentangkan kepada kita, akan ditunjukkan kepada kita kitab amal. Wa qadimna ila ma amilu min amalin, kamu buat apa dahulu, ada malaikat tulis dalam kitab Sahifatul A'mal, dikemukakan kepada kita pada hari kiamat. Bila tengok sahaja, kita akan mengiling kepala. Ma li hadzal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan ahsaha. Buat apa kecil teramana pun ada catatan. Sedikit banyak mana pun buat kerja apa pun ada catatan, kesemua ada. Tapi ada orang yang akan faja'alnahu haba'an mansura. Tengok sahaja tulis catatan, sekejap sahaja diterbang oleh angin yang kencang. Habis segala pahala, habis segala tulisan, kitab tadi menjadi kosong. Tak ada satu pun amal yang dia buat. Kenapa? Amal-amal tadi tidak dibuat kerana Allah. Mungkin dibuat kerana nama, dibuat kerana kepujian, dibuat berbagai-bagai kerana.
Satu. Yang keduanya mungkin amal yang dia buat itu tidak sah kerana tidak cukup rukun dengan syarat. Tak tahu syarat sah sembahyang, tak tahu syarat sah zakat, tak tahu syarat sah wakaf. Ada rukun, ada syarat. Apa sahaja, hatta berjihad pun ada rukun, ada syarat. Kalau tidak ada ilmu yang cukup, atau maka penting hadir ke masjid. Penting dengan ilmu, dengan pengetahuan. Kalau ilmu tidak ada, kita buat tanpa ilmu, akhirnya catatan ada, tapi tidak diberi sebarang pahala. Sama dengan orang kafir. Apa dia? Walladzina kafaru a'maluhum kasarabin biqi'ah yahsabuhu dhama'anu ma'an hatta idza ja'ahu lam yajidhu syai'a wajadallahu 'inda fawaffahu hisabah. Allahu sari'ul hisab. Itu surah An-Nur. Dan orang-orang yang kufur, semua perbuatan baik mereka, bagi duit orang pergi haji, bagi duit orang buka puasa di masjid, mungkin dia bagi duit buat masjid, boleh terima. Boleh terima. Orang kafir bagi duit buat masjid, boleh terima. Kan orang kafir buat wakaf pun boleh terima. Pahala tidak ada. Okey. Buat kesemua tadi itu, kalau tidak buat kerana Allah Subhanahu Wa Taala, atau tidak cukup ilmu kerana tidak penuhi rukun dengan syarat dan sebagainya, macam orang kafir juga, faja'alnahu haba'an mansura. Allah tolak kesemuanya macam debu yang diterbangkan oleh angin yang kencang. Atas itulah maka nak balik semula. Yang boleh melihat perkara yang seperti ini, termasuk melihat seksa dalam kubur, termasuk melihatkan kesucian Islam, kebaikan Islam, hanya bagi orang yang mata hatinya itu jelek dan nampak. Kalau tak nampak, macam sesenang saya nak misalkan. Kalau saya tanya, mana baik undang-undang yang manusia buat dengan undang-undang yang Allah Ta'ala buat? Undang-undang Allah Ta'ala buat, undang-undang Islam, Quran. Undang-undang manusia buat, perlembagaan dan undang-undang. Antara dua undang-undang ni, mana satu yang lebih baik pada kita? Tentu akan jawab dengan mudah. Takkan boleh nak compare, nak bezakan ilmu Allah dengan ilmu kita. Kita pendek. Sependek macam mana ilmu kita, tahu tak ni? Pukul berapa nak habis ceramah ni? Saya pun tak tahu. Itu dia melenggak begitu tu panjang. Yang itu pun saya pun tak tahu. Ilmu tu. Tahu tak besok ni apa nak berlaku? Lagi tak tahu. Tahu nak mati bila? Siapa nak tahu? Itu kita. Pendek ilmu kita. Tersembunyi sikit, tak nampak. Tak tahu ada apa dalam poket saya ada. Saya pun tak tahu. Kalau tak ada, kau isteri saya tahu poket. Pada kita ni pendek sangat fikiran kita. Tak tahu masa hadapan. Masa belakang banyak lupa. Jadi umur macam saya ini banyak lupa dah. Sedangkan Allah Ta'ala, apa Ta'ala kata? Qul in tukhfu ma fi sudurikum aw tukhfu aw tubduhu ya'lamuhu Allah wa ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ardh wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kalaulah makhluk ini termasuk manusia nak menyembunyikan suatu rahsia daripada Allah Subhanahu Wa Taala, nak menyembunyikan satu benda dalam diri dia, atau dia menyatakan, Allah tahu lebih daripada itu kerana Allah mengetahui kesemua yang di langit. Allah tahu berapa biji cakrawala. Allah tahu berapa butir pasir dalam alam dunia. Allah tahu berapa titik air hujan yang turun. Bersama di langit, kesemua Allah Ta'ala tahu. Di bumi, kesemua dia tahu. Dialah yang maha kuasa. Itu ilmu Allah.
Oleh itulah yang Allah bayangkan dalam suratul Kahfi, akhir ayat suratul Kahfi dengan surah Luqman, dua ayat yang saya nak gabungkan. Walau annama fil ardi min syajaratin aqlam wal bahru yamudduhu min ba'di sab'ati abhur ma nafidat kalimatullah. Lagi, law kana al bahru midadan li kalimati rabbi lanafida al bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi. Dua-dua itu bermakna. Kamu nak tahu tak? Ilmu Allah Ta'ala itu luasnya seluas mana? Ilmu itu banyak sebanyak mana? Kamu ambillah ke sebuah pokok dalam dunia kamu ini. Kamu raut dia menjadi pencelup. Semua pokok dalam dunia ini, kecil atau besar, ambil ke semua sekali buat pencelup. Kamu ambil ke semua air di 7 lautan. Campur lagi 7 lautan, 14 lautan sebagai dakwah. Kamu ambil pen itu, kamu celup dalam dakwah itu, kamu tulis kalimat-kalimat Allah, ilmu Allah, wahyu Allah. Hui, patah habis ke semua pen celup. Kering 7 lautan, tambah 7 lautan lagi, kering habis air lautan sebagai dakwah. Kalimat-kalimat Allah belum lagi terjejas. Itu ilmu Allah. Kalau banding ilmu kita, berapalah ada ilmu kita? Yang saya baca tadi itu. Wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Kamu tidak diberi ilmu mereka sedikit sangat. Kalau tahu sedikit begitu, tahu Allah Ta'ala maha berkuasa, maha mengetahui begitu, tentulah mata hati kita nampak. Undang-undang Allah Ta'ala lah yang amat wajar, amat patut, amat sesuai dengan kesemua manusia. Termasuk kita, termasuk Malaysia, termasuk ke semua dunia. Pasal Allah Ta'ala mengetahui yang ke depan, yang ke depan, yang ke depan. Yang tahu ke belakang, belakang. Tapi kenapa orang menolak undang-undang Allah? Kenapa? Kenapa tidak sungguhnya saya nak mengajak manusia memertabatkan undang-undang Allah. Kerana ini bukan untuk dunia sahaja. Kita akan mati. Kita akan mati. Kita akan ditanya tadi. Kita akan masuk. Kita akan bimbang takut waktu nak mati tadi. Saya ulang tadi balik. Takut malaikat datang dengan kita, jumpa kita di bawah penukul besi. Pukul muka dan pukul punggung belakang kita. Pasal apa? Kita mempermain-mainkan ayat-ayat Allah. Ini sampai yang terakhir yang saya sebut isu. Sampai kalimah Allah. Kita tak mampu nak mempertahankan dia. Saya tidak pernah panggil wartawan koma saya nak buat statement, buat kenyataan, melainkan kes isu kalimah Allah. Wartawan penuh omong saya kata tak. Saya ada Quran depan saya ada Bible depan saya. Dan abang kata saya pendirian saya selama-lamanya Allah, perkataan khusus yang tidak boleh diterjemahkan kepada mana-mana bahasa. Allah itu Ahad. Allah itu Esa. Allah beri namanya digunakan oleh orang Islam saja. Pasal kita tidak menyalahgunakan Allah, Allah yang Esa. Tapi orang lain. Kalau Kristian, sah. Allah yang ada anak. Allah yang 3. Allah yang syirik. Maukah kita Allah disyirikkan? Okey. Saya sebut banyak kali. Datang syura ulama. Saya yang buat statement. Saya yang tanda tangan. Saya tak reda. Tak boleh kita benarkan Allah digunakan. Mufti telah keluar fatwa. Sultan Selangor telah bertitah. Tak benar orang gunakan. Islam saja gunakan. NGO sokong dan sebagainya.
Tapi orang bukan Islam mempersetankan ke semua sekali. Mereka guna juga. Bible mereka terjemah juga dengan Allah itu God. Mereka sibar juga kalau orang Islam. Itu yang Jais pergi rampas. Bukti nyata. Mereka tak taat langsung undang-undang negara ini. Mereka datang beberapa orang yang membuat pernyataan. Saya tapi katakan, jangan cuba bermain api. Jangan tuang minyak ke dalam. Jangan cuba apa mereka dah buat dah. Jangan tuang minyak, mereka tuang dah. Jangan cabar, mereka cabar dah. Apa yang boleh kita buat? Tak sedih. Kalau kalimah Allah tak boleh kita pertahankan. Maksudnya pertahankan, apa jangan melakukan apa yang kami kata jangan. Mengapa mereka buat juga? Ditangkapkah orang itu? Undang-undang ada. Tinta sultan ada. Ketua mufti ada. NGO semua sebut katakan tak boleh. Mengapa mereka buat juga? Inilah. Waktu macam inilah saya katakan bahawa di saat kita tidak berpegang dengan hukum Allah, Quran tidak menjadi panduan kita, hidayah kita, kita akan terus lemah yang macam ini. Sekarang itulah maka saya rasa sebenarnya kita berada di rumah Allah, di masjid barulah bila ini kita nak minta balik. Maksud saya kita dah cuba mengajak diri kita balik, membuka balik mata hati kita bagi melihat mana yang telah kita lakukan sebelum ini yang rasanya boleh kita perbaiki. Kalau kita tolak hukum Allah Ta'ala, kena perbaiki. Jangan tolak hukum Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Siapa yang tolak itu? Yang SIS, Sister in Islam itu. Dan yang paling baru ini, mereka menolak, macam kalau Syiah, mereka menolak Quran. Dia kata Quran yang ada ini tidak betul kerana ini penyelewengan. Quran yang sebenar ada pada mereka disimpan oleh Ahmad Al-Askari. Mereka tolak hukum-hukum yang tegak. Benar orang kita banyak ikut. Islam liberal. Agama semua sama. Sesat. Islam wajib diterjemahkan semula. Kitab-kitab lama jangan pakai. Kesemuanya mengajak kita kepada kesesatan dan tidak ada panduan yang jelas dan jitu yang dibuat oleh orang atas untuk mengajak insan sekalian jangan waladhdallin, jangan masuk dalam yang sesat. So, penting setiap diri kita untuk memeriksa balik balil insanu ala nafsihi basirah. Bahkan kata Allah, setiap insan itu akan berikan pandangan mata hatinya, dia nampak dirinya. Jika dia lihat dirinya, basir dia nampak. Dia berada atas hidayah Allah Ta'ala kah atau tidak, dia sebenarnya nampak. Kalau tak nampak juga, memang sah. Mata hatinya buta. Kalau ini berlaku, man kana fi hadhihi a'ma bahwa fil akhirati a'ma wa adallu sabila. Dan sesiapa yang mata hatinya buta dalam dunia ini, dibawa petunjuk macam mana pun dia menolak petunjuk. Macam Abu Talib, Nabi di hadapan dia, Quran dia boleh baca, mukjizat dia nampak mukjizat. Abu Jahal nampak bulan terbelah dua. Kesemua mereka tolak. Wa qalu hadza sihrun mustamir. Cari alasan tolak. Kenapa tolak? Ini sihir. Kalau itulah berlaku, maka jelas hati mereka buta. Jangan yang itu berlaku kepada kita. Jangan berlaku itu kepada kita kerana kita akan rugi sendiri. Kalau kita nampak sendiri, basirah nampak, ada yang kita nampak. Ada yang kita tak betul, kita perbetulkan. Kalau yang
yang tadi itu masih kita ragu tentang Islam, perbetulkan. Kalau kalimah Allah Ta'ala itu masih dipermain-mainkan, kita masih juga mengatakan tidak apa-apa, kita tak nampak itu kemurkaan Allah. Murka yang sebesar mana? Wa qalu ittakhadallahu walada. Takadu as-samawati yatafattarna min wa tanshaqqul ardu wa takhirul jibalu hadda an da'u lirrahmani walada. Ada orang mendakwa Allah ada anak. Langit yang dengar perkataan itu marah. Hampir langit terpecah dan terbelah. Bumi yang mendengar manusia mengatakan Allah itu ada anak, tanshaqqul ard, hampir terbelah dua bumi ini. Wa takhirul jibal, bukit yang mendengar manusia mengatakan Allah ada anak, bukit nak menghampak mereka. An-da'u lirrahmani walada. Patutkah manusia mendakwa Allah ada anak? Wa ma yanbaghi lirrahman an yattakhidha walada. Mana mungkin, mana boleh Allah Ta'ala ada anak? Kalau itu Allah membayangkan kemurkaannya. Atau itulah maka banyak benda yang kita tidak selesai dengan sekaligus pada malam ini. Tapi insya-Allah semoga apa yang telah kita mulakan pada malam ini, masjid baru ini dengan permulaan yang dipanggilkan dengan bidayah hasanah, permulaan yang cukup baik. Saya harapkan sangat, sebab saya jauh daripada sini. Esok nak kena balik, nak ke Brunei. Tadi saya ada kerja sikit di Thailand. Saya kena pergi ke Thailand kerja nak selesai satu kerja. Tapi selesai permulaan, tapi masih banyak benda kena buat. Tapi saya harapkan sangat ke semua adik-adik saya, kawan-kawan saya, kenalan-kenalan saya, tolonglah amarahkan masjid ini. Jangan sia-siakan dia, jadikan dia sebagai tempat kita menimba ilmu untuk kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan radhiyallahu anhu wa radu'an, dzalika liman khasyiya rabbah. Radhiyallahu anhum, Allah redha dengan kamu kesemua. Mengapa Allah redha dengan kamu? Wa radu'an, mereka redha dengan Allah Subhanahu wa taala. Redha dengan Allah, redha dengan hukum-hukum Allah. Kalau berlaku demikian, dzalika liman khasyiya rabbah, itulah orang yang takut dengan Allah Tuhan mereka. Kalau sampai kita itu sampai dalam matlamat kita nak kembali kepada Allah dalam keadaan kita amat takut kepada kemurkaan Allah. Terkasar bahasa saya, terlanjur kata saya, terguris perasaan tuan-tuan sekalian pada malam ini, saya menyusun 10 jari mohon keampunan. Uridu lil islah mastata wa ma taufiqi illa billah. Saya berkehendak untuk memberikan kepada anda sekalian taufik daripada Allah. Saya mohon kepadanya kebaikan dunia dan kebaikan akhirat. Kita akhiri dengan doa pada malam ini. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله الحمد وأتمه على كل حال وفي كل حال، ونعوذ بالله من أهوال أهل الضلال في الضلال. يا ربنا يا الله لا نحصي ثناء عليك كما أثنيت على نفسك، فلك الحمد قبل الرضا ولك الحمد بعد الرضا دائما أبدا. اللهم لا حول ولا قوة إلا بك يا الله. اللهم ارزقنا إيمانا كاملا ويقينا صادقا وعملا صالحا ودعاء مستجابا
ورزقا واسعا وعلما نافعا وتوبة نصوحا ولسانا ذاكرا وعبدا شكورا لك يا الله يا أرحم الراحمين. اللهم اشف مرضانا وصحح أجسادنا وشتت شمل أعدائنا وانصرنا على من عادانا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا حول ولا قوة إلا بك يا الله. أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. أعنا يا الله على عبادتك وحسن عبادتك يا الله. أعنا على حسن التوكل عليك يا الله واعطنا الإيمان بك أرحم الراحمين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. ربنا تقبل منا دعاءنا تقبل نياتنا تقبل صيغتنا يا كريم برحمتك أرحم الراحمين. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. Sekali saja sekali lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.